jadikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada makanan dan minuman. Apatah lagi makhluk yang bernama manusia memerlukan kepada makanan ataupun minuman untuk mereka membesar. Ya. Maka sebab itu kalau kita lihat manusia itu memerlukan makanan ataupun minuman untuk dia membesar. Maka sebab itu di dalam Islam menitik beratkan tentang soal makanan ataupun minuman yang cuba dia masukkan di dalam rongga ataupun di dalam mulutnya. Ya, yang cuba dia masukkan makanan ataupun minuman di dalam mulutnya itu, yang mana makanan dan minuman ini merupakan asas yang amat penting, ya, merupakan asas yang amat penting dalam pembentukan rohani dan jasmani. Ya, makanan dan minuman yang cuba dia masukkan di dalam mulut ataupun di dalam tubuh badannya merupakan asas, ya, yang amat penting yang ditekankan di dalam Islam, ya, untuk apa dia? Pembentukan rohani jiwanya, rohani dan jasmani. Apabila dia mengambil daripada pendapatan yang tidak baik ataupun dia memasukkan minuman ataupun makanan, ya, dengan cara ambilan itu daripada sumber-sumber yang tidak baik, dengan sumber-sumber daripada perbuatan ataupun perkara yang haram, maka sudah tentu dia akan menjejaskan kepada rohani dan jasmani, akan menjejaskan kehidupannya. Bahkan kalau dia berkeluarga, bukan hanya untuk dirinya, akan menjejaskan isteri dan anaknya. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu Islam menyuruh kepada kita untuk melihat, ya, makanan yang kita ambil, minuman yang kita ambil daripada pendapatan itu biarlah ianya benar-benar halal di sisi syar'i. Baik, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara kesalahan ataupun perbuatan daripada ambilan daripada jalan yang salah, ya, makanan dan minuman yang cuba dia masukkan di dalam anggota tubuh badannya, di antaranya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai satu jenayah di dalam sudut Islam ataupun sebagai suatu perkara yang dinamakan dosa besar adalah di antaranya rasuah. Apakah dalil yang menyatakan bahawasanya rasuah itu adalah suatu perkara yang haram? Apabila diletakkan sesuatu perbuatan itu di dalam Al-Quran, maka sudah tentu itu adalah suatu perkara yang besar. Dari sudut pandangan Islam, itu adalah suatu perkara yang perlu dilihat sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan janganlah kamu memakan, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, harta kamu itu, amwalakum bainakum bil batil, dan di antara kamu itu, ya, harta yang kamu makan itu dengan jalan yang salah, ya, dengan cara yang batil. Ya, jangan kamu memakan sebahagian yang lain di antara kamu, harta yang sebahagian, ya, di antara kamu itu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan engkau membayar ataupun jangan engkau menyogok. Wa tudlu biha ilal hukam, jangan engkau membayar kepada ilal hukam. Siapa dia? Hakim-hakim, penguasa. Wa tudlu biha ilal hukam, untuk apa dia? Litakulu fariqan min amwalin nas, untuk apa dia? Untuk kamu mendapatkan harta orang lain, untuk kamu memakan harta orang lain. Litakulu fariqan min amwalin nas wa tudlu biha ilal hukam, merujuk kepada rasuah.
pemberian kepada penguasa ataupun hakim-hakim untuk kamu mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama melihat di dalam kitab ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah pesanan daripada pengarang kitab ini dan apakah yang beliau nukilkan di dalam kitab ini, ataupun apakah yang beliau tulis di dalam membicarakan tentang rasuah ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab ini, memberi rasuah adalah suatu perbuatan yang tercela. Memberi rasuah adalah suatu perbuatan yang tercela. Pengertiannya ialah memberikan wang ataupun benda dan lain-lainnya kepada penguasa atau orang yang berpangkat agar memperlicinkan jalan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, memberikan wang ataupun benda dan lain-lainnya kepada hakim ataupun penguasa ataupun orang yang berjawatan ataupun orang yang berpangkat ataupun orang yang berkedudukan agar memperlicinkan jalan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, ini yang dinamakan rasuah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenapa berlakunya rasuah? Bahkan bukan zaman sekarang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berlakunya jenayah ini. Jenayah ini berlakunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wujud. Berlakunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terdapat perbuatan seperti ini. Maka sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara tegas, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi dan orang yang menerima. Ya, orang yang menawar dan orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala melaknat golongan ini. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi fin nar. Orang yang menawar, orang yang menerima, orang yang memberi, orang yang menerima di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang sangat tegas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi golongan yang terjebak di dalam perbuatan rasuah. Tidak kira sama ada dia yang memberi ataupun dia yang menerima ataupun ada di antara mereka itu yang menjadi orang tengah, kesemuanya ini di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila tidak adanya amanah, apabila tidak adanya amanah di dalam diri seseorang itu, ketika mana dia bekerja, ataupun ketika mana dia berniaga, ataupun ketika mana dia berurusan. Kerana kita bicarakan bab ini yang mana termasuk di dalam aturan bermuamalah di dalam Islam yang telah kita bicarakan. Apakah perbuatan-perbuatan yang terlibat di dalam muamalah di dalam Islam? Di antaranya memakan harta dengan cara batil, dengan cara menipu, dengan cara memakan harta anak yatim. Telah kita bicarakan kesemuanya. Dan pada malam ini mengenai tentang rasuah, inilah aturan ataupun muamalah kita sesama manusia yang mana ada terlibat masyarakat itu di dalam perbuatan ataupun jenayah rasuah. Apabila hilangnya amanah, maka manusia itu tidak rasa segan untuk melakukan jenayah seperti ini. Sekarang ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bermacam-macam nama yang diberikan. Ya, asalnya daripada rishwah. Ya, disebut under counter payment, ya, under table, duit kopi. Semuanya itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah merujuk kepada apa dia? Ar-rishwah, merujuk kepada rasuah. Ya, corruption bahasa Inggeris. Tak betul dan tidak betul ke? Corruption. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini ya, apabila seseorang itu tidak ada amanah,
maka tidaklah sesegan silu untuk melakukan perbuatan seperti ini. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Sebab itu Islam memandang berat perkara ini sehingga kan diletakkan di antara dosa-dosa yang besar dan tidak ada bezanya dengan seseorang itu melakukan rompakan ataupun penipuan, kerana dia juga termasuk di dalam kumpulan sedemikian. Allah Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pernah saya katakan di dalam ceramah saya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila gemparnya negara kita mengenai tentang adanya kandungan gelatin babi, heboh kita tuan-tuan yang dirahmati Allah mengenai tentang status halal tersebut, status yang melibatkan halal dan haram. Tetapi kita tidak melihat bagaimana pendapatan yang kita dapat, ambilan dalam kita bekerja, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang melibatkan tentang perbuatan jenayah yang sedemikian, yang mana samanya dengan status kan tadi, ia juga merupakan suatu perkara yang haram yang perlu masyarakat menjauhinya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam datangnya Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arabiyan jaa Arabiyan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arab Badui, bertanya bilakah berlakunya kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, idza wusi'atil ibaa wusi'atil amanah suni'atil amanah fantazir as-sa'ah. Apabila hilangnya amanah, maka akan datangnya kiamat. Fantazir as-sa'ah, maka tunggulah akan ketibaan kehancuran dunia ini. Apabila soal pentadbiran ini diberikan kepada orang yang tidak ada amanah, maka akan hancurlah negara dan seterusnya melibat kepada masyarakat. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ya, di dalam kita nak mencari nafkah, rezeki yang untuk kita berikan kepada diri kita dan begitu juga kepada ahli keluarga kita, kita kena melihat kepada halal dan haram. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Mudah untuk kita mengetahui apakah perkara yang halal, begitu juga mudah untuk kita memahami perkara yang haram. Bagaimanakah yang dikatakan halal, bagaimanakah pendapatan yang dikatakan haram, itu jelas kepada kita semua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kerana berpandukan kepada Al-Quran dan Nas, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dua sumber inilah yang akan memberikan panduan pedoman kepada kita untuk kita melihat perkara ini halal ataupun perkara ini haram, pendapatan ini halal ataupun pendapatan ini haram. Maka sebab itu Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini, ya, cara untuk kita menilai, ya, dalam pekerjaan kita, dalam muamalah kita, dan begitu juga dalam kita berniaga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, jadi orang yang merasuah dan yang disuap kedua-duanya terlibat dalam kes mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, apabila mengambil bukan haknya, ya, ini yang dianggap sebagai ambilan daripada jalan yang salah dengan cara rasuah. Ya, Allah Rabbi, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, rasuah ini bukan hanya memberikan mudarat kepada diri kita, itu sudah tentunya, ya, tetapi memberikan mudarat kepada negara, seterusnya kepada masyarakat. Ya, musnahnya negara, masyarakat apabila terlibatnya negara itu banyaknya perbuatan jenayah rasuah. Ya, kalau kita lihat, kita search
bagi negara yang paling kuat rasuah negara mana? Ya, tidak terkecuali juga negara kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wujudnya SPRM, Suruhanjaya untuk rasuah, SP penyiasat pencegah rasuah Malaysia, untuk membendung ya jenayah-jenayah sebegini. Jadi bermula daripada mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bermula daripada diri kita. Kalau kita nak mengharapkan SPRM ini tuan-tuan yang dirahmati Allah tak mampu untuk dia nak melenyapkan ataupun ya membersihkan ya golongan-golongan yang telah melakukan perbuatan sedemikian, maknanya perlu ada kesedaran diri kita, bermula daripada diri kita dan seterusnya kepada ahli keluarga kita, kemudian masyarakat ya, dan seterusnya kepada peringkat atasan, peringkat tinggi ya. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, boleh merosakkan negara ya, masyarakat itu sendiri, kesan daripada rasuah ini ya, yang mana harta negara tidak akan meningkat apabila adanya perbuatan rasuah ya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin memakan harta orang lain dengan cara melalui merasuah kepada para penguasa ya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang dibacakan tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ya. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim ataupun penguasa untuk kamu memakan harta orang lain. Jelasnya ayat tadi melarang kita untuk menjilat ataupun merasuah para penguasa dengan tujuan menguasai harta orang lain. Setelah kita mengetahui bahawa cara ini adalah jalan yang salah dan batil, maka sudah tentu janganlah kita melakukan perkara sedemikian. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sentiasa memperingatkan diri kita mengenai tentang perbuatan ini ataupun dosa ini, maka sudah tentu kita tidak akan berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, apabila diperingatkan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita nak rasa mewah, nak rasa senang, nak cepat kaya, nak cepat mewah dengan cara kita memakan harta yang batil, dengan kita mengambil jalan yang salah, tak memadai tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, tidak memadai. Kenapa tuan-tuan? Kerana hidup kita di atas dunia ini singkat. Kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di hari akhirat. Kesenangan yang kita perolehi dengan jalan yang salah, kehidupannya begitu singkat sekali. Ya, kita merasai akan nikmat kemewahan itu begitu sekejap. Bila-bila sahaja Allah Subhanahu wa taala boleh ambil kemewahan tersebut. Bila-bila masa saja Allah boleh melenyapkan apa yang kita ada. Lebih-lebih lagi pendapatan itu daripada jalan yang salah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, tidak memadai dengan kita mengambil sedikit sahaja, merasai akan sedikit sahaja, tetapi kita dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tidak memadai dengan kita ambil harta yang salah itu, Allah Subhanahu wa taala menyeksa kita di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara salah satu cara untuk memberikan kesedaran kepada kita bahawasanya ya, sekiranya kalau aku ambil dengan jalan sebegini, maka aku akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diperingatkan sentiasa, maka kita akan meninggalkan perbuatan tersebut. Walaupun di-offer, walaupun disuruh, walaupun diminta, walaupun ditawar, maka apabila kita melihat kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada azab Allah,
sudah tentu kita tidak akan berani berbuat demikian. Walaupun tawaran itu begitu besar sekali, begitu lumayan sekali, tetapi apabila kita mengingat akan siksaan Allah, tidak berbaloi dengan kita mengambil tawaran tersebut. Karena kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridun 'uluwan fil ardi wala fasad. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang paling terbaik. Ya, kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Ya, hebat macam mana sekalipun kehidupan kita di atas dunia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, tidak setanding dengan kehebatan kehidupan akhirat. Ya, hebat macam mana kita sekalipun di atas dunia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak boleh menandingi kehebatan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi kehidupan akhirat. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, ya, inilah yang perlu kita sentiasa ingatkan kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat kita, rakan kita. Ya, saya yakin mungkin kita tidak di dalam ini tidak melakukan perbuatan sedemikian, tetapi harus kita bicarakan bab ini, ya, kerana ianya adalah satu jenayah yang sangat besar untuk kita menilai diri kita, untuk kita memperingatkan diri kita, untuk kita menjadi sebagai benteng, ya, untuk diri kita supaya tidak mudahnya kita terjebak di dalam perbuatan ini, dan seterusnya untuk kita menyebarkan kepada saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita. Baik, kami berpandangan bahawa ayat ini memang sesuai sekali dengan kenyataan yang kita alami sekarang. Masyarakat kita mengalami banyak sekali kes yang terjadi di dalamnya, lalu dilaporkan kepada kehakiman. Tentu saja hal ini memberikan kesempatan ataupun peluang bagi orang yang berhati jahat untuk menguasai harta kekayaan orang lain dengan melalui rasuah. Kerana pengadilan hanya melihat dari segi lahiriah sahaja dan selalu berada dalam pihak yang memiliki dalil ataupun bukti yang kukuh. Bagi mereka yang berhati jahat, boleh saja menggunakan orang yang mahu disuapkan untuk dijadikan sebagai saksi ataupun pendukung yang berdiri di pihaknya. Tentu dirahmati Allah, ini realiti. Ya, apabila kita ada segala-galanya, ya, kita boleh membeli kepada hakim-hakim. Kerana undang-undang dilihat kepada lahiriah semata-mata. Apabila tidak ada bukti yang kukuh, maka dia akan lepas. Apabila sudah dibicarakan, apabila sudah dia membayar kepada hakim-hakim, maka boleh jadi dia yang bersalah itu lepas daripada pengadilan. Maka ini berlaku di dalam masyarakat kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, maka sebab itu saya katakan tadi, ya, SPRM kita tidak boleh bergantung kepada SPRM. Ya, tetapi perlu kita bergantung kepada diri kita, bermula daripada diri kita. Ya, bermula daripada diri kita. Dan ayat tadi yang disebut hanyalah para penguasa dan tidak menyebut kepada pihak-pihak yang lain, kerana kebiasaannya orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan, orang yang ada jawatan yang melakukan perkara sedemikian. Rasulullah SAW sering sekali mengecam perbuatan rasuah ini. Ada suatu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan rasuah dan orang yang menerima rasuah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada orang yang, ya, melakukan rasuah dan orang yang menerima rasuah. Kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Kalau kita lihat orang yang mengambil rasuah ini, tuan-tuan dirahmati Allah, tak lain tak bukan tujuannya untuk apa dia? Untuk mendapat pertolongan ataupun faedah untuk dirinya sendiri. Ya, bukan ada sebab lain. Dia mengambil rasuah itu untuk faedah dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri.
untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat kemewahan, maka dengan cara yang cepat, dengan cara yang singkat, maka dia sanggup untuk melakukan rasuah, untuk membeli kepada penguasa ataupun hakim-hakim, ya, untuk kemewahan diri. Dan begitu juga secara umumnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, kuasa yang diberikan kepadanya, yang digunakan untuk dirinya sendiri dengan cara ataupun sikap pilih kasih, ya, dengan cara yang dia lakukan. Rasuah itu tuan-tuan dirahmati Allah secara umumnya digunakan untuk dirinya sendiri dengan adanya sikap pilih kasih, ya. Apabila diinginkan sesuatu, ya, mungkin apabila dia memberikan kepada seseorang ini, ya, dia akan mendapat habuan yang lebih, habuan yang besar, ya. Melihat kepada orang ini adalah orang yang berkedudukan, orang yang ada harta dan sebagainya, maka membuat satu tawaran kepadanya, ya. Ini yang disebut sebagai sikap pilih kasih, ya. Kalau orang tu tak ada apa-apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin tak berlaku perbuatan sedemikian. Kebiasaannya berlaku kepada orang yang ada jawatan, orang yang ada kedudukan, dan orang yang ada harta benda, orang yang ada pendapatan. InsyaAllah kita akan bagi dua nazar. InsyaAllah kita akan sebut. Hadirin hadirat dirahmati Allah, maka ditujukan kepada penguasa ataupun orang yang memiliki jawatan ataupun pangkat. Kerana apabila mereka memiliki jawatan ataupun kuasa, mereka menggunakan jawatan tersebut
tersebut ataupun kuasa tersebut digunakan kepada jalan yang salah, digunakan kepada jalan yang salah dengan cara dia menawar ataupun dengan cara dia memberikan, sama ada dia menawar ataupun dia yang menerima, apabila dia ada jawatan ataupun dia ada pangkat dan sebagainya. Dan begitu juga kebiasaannya rasuah ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adalah jalan yang singkat ataupun jalan pintas untuk dia mendapat kesenangan dunia. Kebiasaannya orang yang melakukan rasuah ini adalah digunakan jalan pintas untuk dia menjadi cepat kaya ataupun dia berjaya di dalam kehidupannya. Tidak dinafikan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Banyak kisah yang kita dengar, akhbar menceritakan kepada kita bagaimana orang yang melakukan rasuah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mendapat habuan begitu lumayan sekali. Tetapi ada undang-undang Islam itu sudah ditetapkan. Tetapi begitu juga undang-undang di atas dunia ini juga terdapat di mana-mana negara. Maka kita boleh lihat apabila seseorang itu melakukan rasuah, apabila ditangkap, menjadi satu keaiban kepada dirinya. Bahkan bukan untuk dirinya seorang, ahli keluarganya juga diaibkan dengan perbuatannya. Dipaparkan di dada-dada akhbar tentang jenayah-jenayah yang dia lakukan. Saban hari hadirin hadirat yang rahmati Allah menceritakan tentang tangkapan orang yang terlibat di dalam rasuah. Itu belum lagi kita membicarakan tentang habuannya di dalam kubur. Belum kita membicarakan tentang habuannya di yaumul mahsyar, habuannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di atas jenayah yang dia lakukan. Memadai dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keaiban kepada dirinya di atas dunia lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan maruah dirinya disebabkan perbuatan tersebut. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah satu jalan pintas untuk mendapat kekayaan dunia ini dengan dia melakukan rasuah. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pengarang kitab ini menyebut di dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Abu Hurairah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya kepada orang yang merasuah dan yang dirasuah dalam suatu perkara. Perasuah ialah orang yang memberikan suapan dan yang disuapnya adalah orang yang menerima suapan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kesalahan rasuah ini mesti ada. Yang pertamanya meminta dan menerima. Melakukan perbuatan rasuah ini, kesalahan rasuah ini meminta dan menerima, mesti ada. Kalau hanya meminta tidak ada menerima, maka tidak akan berlakunya rasuah. Meminta dan menerima, kemudian menawar dan memberi. Meminta dan menerima, menawar dan memberi. Empat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta, menerima, menawar, memberi, berlakulah jenayah rasuah. Kebiasaan yang kedua-duanya terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kedua-duanya kena laknat Allah, maka tidak akan berlaku dengan satu golongan ataupun kepada satu individu. Sudah tentu melibatkan kepada dua individu, maka kedua-duanya mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Terkena laknat Allah apabila mereka bertujuan
sesuatu yang bukan haknya. Jika yang dimaksudkan dengan sopan ini ialah untuk memperolehi hak miliknya sendiri atau untuk mempertahankan dirinya dari kezaliman tindakan orang lain, maka kes seperti ini merupakan pengecualian dan tidak akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk membela dirinya, maka dia tidak termasuk di dalam kesalahan rasuah. Untuk dirinya untuk membela haknya, maka tidak menjadi kesalahan. Ada satu riwayat lain yang isinya mengutuk orang yang terlibat dalam kes penyuapan, ataupun lebih jelasnya orang yang menjadi penghubung antara penyuap ataupun orang yang disuapnya. Islam melarang suapan walaupun dalam bentuk lain, terutamanya sekali dalam bentuk hadiah. Ya, bukan hanya wang ringgit semata-mata. Rasuah ini juga kadang-kadang terlibat di dalam cara pemberian hadiah. Ya, kalau kita lihat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, ta'rif rasuah itu sendiri ataupun sogokan. Yang dinamakan sogokan itu yang pertamanya yang melibatkan wang, hadiah, cagaran yang berharga, harta ataupun kepentingan mengenai harta, iaitu apa jenis harta. Ya, cara orang melakukan rasuah. Yang kedua, apa-apa saja jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan ataupun perkhidmatan, dan apa saja perjanjian untuk memberikan pekerjaan ataupun memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat. Ya, ini yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, kita boleh nilai, ya, dan kita boleh ambil pemahaman mengenai tentang rasuah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa-apa saja bayaran, pelepasan ataupun penyelesaian apa-apa pinjaman, apa-apa jenis balasan yang berharga, apa-apa saja diskaun ataupun komisen, ini juga yang disebutkan rasuah. Ya, apa-apa saja tawaran, aku janji ataupun janji, sama ada bersyarat ataupun tidak, yang memberikan suapan, yang merujuk kepada suapan. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, saya bagi hadiah ni, ya, tengok-tengoklah. Ya, ini hadiah saja, tidak ada apa-apa. Ya, ini hadiah. Ya, tapi tadi ada saya bagi dokumen ni, tengok-tengoklah kalau boleh. Ya, nanti insya-Allah kalau berjaya hadiah lain pula. Ini dia, tuan-tuan dia dirahmati Allah. Ya, cara-cara, ya, clue orang yang ingin melakukan rasuah. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita yakin dengan Allah, kalau kita yakin dengan pemberian Allah, kalau kita tak terlibat sekali pun, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah nak kata itu rezeki kita, insya-Allah akan dapat kepada kita. Ya, dengan syarat kita yakin dan kita berdoa. Ya, kerana rezeki itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datangnya daripada makhluk yang bersifat lemah. Ya, kalau kita tidak yakin dengan Allah, kita merasakan segala-galanya itu yang memberikan itu adalah makhluk, yang memberikan kejayaan kepada kita adalah makhluk, maka kita akan terjebak di dalam perbuatan tersebut. Tetapi sekiranya kalau kita yakin yang mana rezeki itu datang daripada Allah, walaupun kita tak buat sedemikian, walaupun kita tak terjebak dalam jenayah tersebut, Allah Subhanahu wa taala nak kata itu rezeki kita, maka kita akan dapat. Tak perlu kita nak suap, tak perlu kita nak memberikan satu suapan, pemberian kepada mereka. Kerana kita perlu yakin kepada Allah, rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki sifat Ar-Razzaq, yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka apabila hambanya yakin dengan Allah, apabila hambanya berusaha, apabila hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Tidak perlu berbuat yang demikian. Ya, tetapi
manusia yang terjebak di dalam perbuatan ini apabila mereka tidak meletakkan keyakinannya kepada Allah bahwasanya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang ada yang bagi pun, ada yang melakukan rasuah, kadang-kadang tak dapat juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan bahawasanya bukan kudrat manusia itu yang memberikan kesan kepada perbuatan tersebut. Ya. Ada tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah cuba bagi bermacam-macam, ya, tawaran kepadanya dengan habisan wang ringgit kita berikan kepadanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi Allah mengatakan bukan rezeki kamu. Walaupun kita buat sedemikian, maka Allah kata bukan untuk kamu, maka tidak percaya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak buat sedemikian, tetapi Allah mengatakan rezeki itu adalah rezeki kamu, maka Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita. Ya, rezeki itu halal, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, kita dapat pun ya, gembira, kita dapat pun rasa tenang berbanding dengan orang yang dapat rasa kegelisahan, merasa bersalah, begitu juga memberikan mudarat kepada ahli keluarga. Ya, beza dengan orang yang ya, mengambil dengan cara-cara yang betul. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Baik. Seterusnya di dalam kitab ini menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang lain menerangkan tentang kes penyuapan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan seorang daripada kabilah Az bernama Abu Lutaybah untuk memungut hasil zakat daripada kaum muslimin. Ketika tugasnya selesai, ia datang sambil berkata, ini hasil pungutan zakat untuk kamu, dan yang ini saya terima sebagai hadiah daripada mereka. Ya. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, bagaimana kalau ia tetap duduk di dalam rumah ayahnya ataupun rumah ibunya sambil menunggu apakah ia akan diberikan hadiah ataupun tidak. Demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang pun yang mengambil hadiah seperti ini kecuali esok pada hari kiamat akan dibebankan pada leher. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, rasuah yang dia ambil itu yang mana akan dikalungkan di lehernya di hari akhirat nanti. Ya, harta-harta yang tidak halal ambil daripada yang jalan-jalan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan di lehernya, dibakar daripada api neraka Allah lalu dikalungkan di lehernya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai penutupan membicarakan tentang jenayah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingin saya merumuskan di antara orang yang melakukan rasuah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesan daripada melakukan perbuatan rasuah ini, yang mana mudahnya jalannya untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang melakukan rasuah ini, dia telah mempermudahkan jalannya untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, dia telah menghancurkan keadilan di dalam masyarakat itu. Ya, keadilan di dalam sebuah negara itu, dan begitu juga menghancurkan kehidupan masyarakat di dalam negara tersebut apabila melakukan jenayah rasuah ini. Dan begitu juga melahirkan masyarakat yang tidak memiliki kemahiran ataupun skill. Ya, apabila berleluasanya rasuah ini, contohnya ya, orang yang tidak ada kemahiran, apabila dia inginkan sesuatu jawatan, sedangkan di sana adanya orang yang berkemahiran, ya, lalu diambil orang yang tidak mahir itu disebabkan dia telah berjaya memberikan suapan, akhirnya negara itu berada dalam keadaan yang tidak maju kerana pekerja-pekerja itu tidak ada kemahiran ataupun tidak ada skill dalam mengurus tadbir negara. Ini kesan dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu juga dalam dia melakukan rasuah ini, tuan-tuan dirahmati Allah, pentadbiran negara itu akan menjadi lemah. Ya, apabila banyaknya berleluasanya rasuah di dalam negara, maka pentadbiran negara itu akan
menjadi lemah. Ya, kita boleh lihat contoh tuan-tuan dirahmati Allah, negara yang jatuh, negara yang merudum ekonominya apabila terlibat dengan skandal rasuah yang begitu banyak sekali. Ya, ini contoh di hadapan mata kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan seterusnya, dalam golongan ataupun individu yang melakukan rasuah itu, masyarakat yang terjebak di dalam rasuah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengurusan pentadbiran negara itu akan menjadi lemah. Apabila menjadi lemah, maka negara itu tidak akan mendapat kemajuan. Dan seterusnya begitu juga dalam golongan yang melakukan rasuah ini, sebenarnya dia telah merosakkan kehidupan dirinya dan kehidupan ahli keluarganya, di mana kehidupan orang yang melakukan rasuah, kehidupannya tidak akan tenang, tidak akan aman, tidak akan sejahtera, kerana kehidupannya tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki hati yang sakit, orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dia tidak merasa bahawasanya virus ataupun kanser pada dirinya itu sedang merebak dan sedang memakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah kata di dalam Al-Quran, orang yang mana memiliki penyakit di dalam hatinya, ya, tidak diubat dengan bertaubat kepada Allah, tidak diubat dengan beristighfar kepada Allah, masih lagi bergelombang dengan perbuatan rasuah, dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak, tanpa ada keazaman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fazadahumullahu marada. Kami tambah penyakit di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka tidak sedar sekarang ini sedang merebak penyakit tersebut. Akhirnya pada ketika itu, ya, tidak ada lagi, ya, peluang untuk dikembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunci hatinya ataupun menutup serapat-rapatnya hatinya, yang mana dia tidak melihat kepada kebenaran, dia tidak melihat kepada kesalahan, ataupun dia tidak menyedari akan perbuatan tersebut. Akhirnya mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita supaya tidak termasuk di dalam golongan-golongan seperti ini. Dan kita doakan kalau ada golongan seperti ini supaya dikembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan bagi mereka supaya negara kita sentiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu memelihara diri kita supaya tidak terjebak di dalam jenayah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja. Maaf saya terkasar bahasa kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku lakukan bihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.